Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi hari ini dengan tajuk pengameran. Okey, jadi tajuk pengameran ada hubung kaitnya dengan tajuk pembezaan. Kaitannya ialah kameran adalah merupakan songsangan kepada pembezaan. Okey, itu yang pertama, anda semua kena faham. Okey, contohnya di sini sekiranya diberi iaitu bila kita bezakan, okey, bezakan, katalah dekat sini 3x kuasa 2 tolak 2x, okey, kita bezakan. Ini pembezaannya, 3x kuasa 2 tolak 2x dan kita dapat jawapannya katalah sama dengan fx. Maknanya sini, dari sini ke sini dipanggil beza, pembezaan. Okey, ini beza. Dan dari sini ke sini dipanggil kamir. Jadi maksudnya di sini ialah sekiranya kita kamirkan fx terhadap x dx, ya, kamirkan fx dx, kita akan dapat jawapannya yang ini. Okey, iaitu 3x kuasa 2 tolak 2x. Cumanya kita kena tambah belakangnya C, iaitu tambah C, tambah pemalas C. Tambah pemalas C ini ialah untuk kameran tak tentu. Jadi setiap kali kita buat kameran tak tentu, kita akan ada belakangnya tambah C. Yang ini. Okay, apa maksud kameran tak tentu? Maksudnya di sini, kameran yang kita buat ini tak ada hadnya dari mana ke mana. Dari A ke B, dari 2 ke 3, tak ada. Jadi kalau tak ada had dinyatakan dekat sini, maksudnya kameran ini dipanggil kameran tak tentu dan pasti belakangnya ada tambah C. Okey, contohnya soalan yang pernah keluar pada tahun SPM pada tahun 2013. Okey, kameran yang tak tentu yang melibatkan songsangan ini, iaitu diberi bezakan terhadap x, iaitu fx, dia bezakan fx dan didapati adalah bersamaan dengan 2gx. Okey, soalannya cari kameran gx dx. Okey, ini yang pernah keluar dalam SPM tahun 2013. Okey, dan bezakan ini dapat ini. Maksudnya dari sini ke sini ialah beza, pembezaan. Okey, kalau kamir, maksudnya kamirkan ini dapat sebelah sini. Ini dipanggil kamir. Jadi saya tuliskan semula yang atas. Sebelum kita dapat menjawab soalan, kita tuliskan dulu. Dari bezakan ini dapat sini. Yang itu diberi dalam soalan. Kalau kita kamir, kita kamirkan ini, iaitu kamirkan 2gx. Kamirkan ini terhadap x, kamirkan ini, kita akan dapat fx, dapat sebelah sini. Okey, sama dengan fx. Okey, kamirkan sini, dapat sini. Dan jangan lupa ada tambah c di belakang. Okey, bila setiap kali kita kamirkan kameran tak tentu, mesti ada tambah c. Jadi tambah c. Jadi di sini ada, cumanya bezanya kat ni dalam soalan tak ada 2. Di sini ada 2. Jadi macam mana caranya kita nak hilangkan ini? Maksudnya kita nak hilangkan 2 ini, kita perlu darabkan dia dengan setengah. Okey. Jadi di sini bila kita kamirkan, nak jadikan dia kamirkan gx, maksudnya kita hilangkan 2 ini. Nak hilangkan 2 ini, kita kena letak setengah di depan. Sebab 2 ini akan potong 2, jadi dia akan tinggal kamirkan gx dx. Bila darab sebelah sini dengan setengah, sebelah sini pun darab dengan setengah. Okey, jadi setengah fx tambah c. Okey. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana kita nak melakukan proses pengamiran sekiranya diberi kamirkan ax kuasa n terhadap x-nya dx. Okey, formulanya di sini bila kita nak kamirkan ax kuasa n dx ialah sama dengan ax, tulis semula, kuasanya ini bertambah 1. Okey, kemudian bahagikannya
N tambah 1. Jadi apabila dia berada pada kamiran tak tentu, iaitu bila tiada had di sini, bermaksud hujungnya dekat sini mesti ada tambah C. Okey. Jadi di sini perlu diingat ya, bila kamiran A saja, pemala saja, tak ada X. Bila tak ada X, bermaksud kamirkan X-nya ini ialah kuasanya kosong. Okey, bila kuasa kosong bermaksud di sini nanti dia akan jadi A X kuasanya bertambah 1, jadi kosong tambah 1, 1 bahagi dengan 1. Kalau ikut formula ni ya, ini turun ke bawah. Jadi ini 1, ini turun 1. Jadi dia akan jadi, okay, jangan lupa tambah C. Jadi dia akan jadi AX tambah C. Jadi bila setiap kali kita kamirkan pemala, kita akan dapat AX tambah C. Okay, nanti saya akan tunjukkan contohnya. Okey. Kemudian katalah sini kita nak kamirkan kamiran iaitu 2X kuasa 3 tambah 4X tambah 5 dx. Okey, jadi di sini bila kita nak kamirkannya, yang ini adalah bentuk yang atas ni. Okey, AX kuasa N. Ni 2X kuasa 3. Jadi bermaksud kita kena tambahkan kuasanya, kemudian bahagikan benda yang sama. Okey, jadi maksudnya dekat sini 2X kuasanya bertambah 1, jadi 4 bahagi 4. Okey, ini tambah. Ini pula kalau tak ada apa-apa, maksud kuasanya 1. Jadi 4X kuasanya bertambah 1, jadi 2 per 2. Yang ini tak ada apa-apa, ini pemala saja sama bentuk macam ini. Bermaksud X-nya kuasa kosong. Okay, bila X-nya kuasa kosong, kita akan dapat kalau A, dia akan jadi AX tambah C. Jadi kalau 5, dia jadi 5X. Dan bila ini kamiran tak tentu, tak ada hadnya, bermaksud hujung sekali ini kita letakkan C. Okay. Jadi di sini sekiranya dia boleh dipermudahkan, kita kenalah permudahkan dia. 2 dengan 4, 4 dengan 2 ni kita boleh permudahkan. Ini kita dapat 2, ini kita dapat 2. Okay, jadi kita tulis semula, iaitu X kuasa 4 per 2 tambah 2X kuasa 2 tambah 5X tambah C. Okey, macam tu. Ya. Jadi kita lihat contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Katalah, okay, contoh yang kedua. Katalah di sini diberi kamiran X tambah 5 per X kuasa 3 dx. Ada bahagi. Okey, jadi yang pertamanya kita asingkan dia dulu. Okey, saya buat macam ni. X bahagi X kuasa 3. Kemudian tambah dengan 5 per X kuasa 3 dx. Pecahkan dia kepada 2. Okey. Kemudian barulah kita selesaikan ni. Ini akan jadi, kita belum kamirkan lagi, jadi tanda kamiran masih ada. Jadi di kat sini, ini indeks, bentuk indeks. Ini 1, ini 3. Jadi kalau diselesaikan ini, 1 tolak 3 kalau bahagi ya, untuk indeks. Jadi X 1 tolak 3 ialah negatif 2. Yang ini pun sama. Kita bawa naik ke atas. Jadi setiap kali kamiran, kalau X-nya di bawah, kita bawa naik ke atas. Okey. Jadi di sini masih lagi kamiran, ada tanda kamiran dan ada tanda dx di belakang. Okey, kemudian barulah kita ikut cara ni tadi, iaitu kamirkan X kuasa negatif 2, dia akan jadi X kuasanya bertambah 1. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Tambah 5X, negatif 3 tambah 1. Silap, ini negatif 1 bahagi ada bawah ni. Bila kuasa negatif 1, bawah ni pun kena letak negatif 1. Ini 5X kuasa ni tambah 1, negatif 3 tambah 1, negatif 2 per negatif 2. Okey. Kemudian, jangan lupa hujungnya ada tambah C.
Jadi di sini jawapan akhir kita mesti tulis, okey, ini ada tanda negatif. Kuasa yang negatif ini jadikan dia positif. Okey, jadi turunkan dia ke bawah. 1 per, ni turunkan ke bawah, dia jadi kuasa X je lah. Kuasa X kuasa 1. Ada tanda negatif, letak negatif. Okey, kemudian di sini, ni ada tambah, ni ada tolak, letak tolak. 5. Yang kuasa negatif ini ialah yang X saja. Jadi X saja kita bawa turun ke bawah. Jadi bahagi dengan 2. Ini negatif tadi saya dah selesaikan, jadikan negatif di sini. 2 X. Yang X saja bawa turun sebab 5 ni tak ada kuasa negatif. Yang kuasa negatif ini saja. Jadi X kuasa 2. Jadikan kuasanya positif. Jadi ini jawapan kepada kameran yang ni tadi. Okey. Okey, contoh yang ketiga. Kamirkan kurungan 1 tambah X darab dengan kurungan 4 tolak X dx. Jadi kalau soalan macam ni, kita tak ada petua hasil darab, petua hasil bahagi. Yang ni bahagi, tak ada petua hasil bahagi dan hasil darab untuk pengamiran. Bukan macam pembezaan. Okey, jadi untuk yang kalau hasil darab macam ni, kita perlu darabkannya, kembangkannya macam biasa. Iaitu, ni darabkan ke sini. Okey, jadi dapat 4. Ni darab sini, dapat negatif X. Ni darabkan positif 4X. Ni darab sini, tolak X kuasa 2 dx. Okey, jadi ni kamirkan. Ni 4. 4X tolak X ialah 3X. Tolak X kuasa 2 dx. Okey, bila dah dapat ungkapan yang berarsingan macam ni, barulah kita buat kamiran. Okey, kamirkan 4, kamirkan pemalar, kita akan dapat ada X kat belakang. Jadi, kamirkan 4, kita akan dapat 4X. Kamirkan 3X, ini kuasa 1, bermaksud 3X kuasa, ni bertambah 1 jadi 2 per 2, tolak, X ni kuasanya bertambah 1 jadi 3 per 3 tambah C. Jangan lupa ya, sebab ini kameran tak tentu, mesti ada tambah C di belakang. Jadi inilah jawapannya, sebab tak ada pun yang kita boleh permudahkan. Jadi bila kita dah kamirkan, maksudnya tanda kameran dan tanda DX di belakang ini tak perlu dituliskan lagi. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang keempat, iaitu kamirkan X 2 per X tolak X. Contoh yang ini. Okey, jadi untuk soalan macam ni, ini pun sama, kita tak ada petua hasil darab. Jadi kita kena selesaikannya, iaitu kembangkannya, darabkan ni ke sini. Jadi bila kita darabkan ni, masih ada tanda kamirkan. Ini darabkan X darab dengan 2 per X. Jadi tinggal 2 saja. X darab dengan X, X kuasa 2 dx. Okey, bila dah buat macam ni, baru kita boleh kamirkannya. Kamirkan 2, kita akan dapat 2X. Kamirkan X kuasa 2 ialah X kuasanya bertambah 1 jadi 3 per 3. Dan jangan lupa ada tambah C di belakang. Okey, seterusnya ialah contoh yang kelima. Okey, kamirkan, katalah sini 4. Okey, 2 per X kuasa 3 tolak 2X. Okey, dx. Okey, bila di depannya pemalar C, 4 ni macam ni, 4 darab dengan ni, jadi 4 ini untuk mudah kita boleh letak di luar. Okey, tak macam ini X. X ni kita kena bezakan, kena darabkan ke dalam. Tapi kalau 4 sahaja tak ada X, kita boleh letak di luar. Jadi macam ni, 4. Kamirkan. Okey, ingat ya, bila setiap kali X berada di bawah, kita kena naikkan dia ke atas macam ni. Jadi ini dia akan jadi 2X kuasa negatif 3 tolak 2X dx. Jadi 4 dekat luar itu kekal di situ. So 4. So, kita perlu kamirkan yang dalam ini saja. So, kamirkan 2X kuasa negatif 3 bermaksud dia jadi 2X kuasa negatif 3 tambah 1 negatif 2 per negatif 2. Okey. Kemudian yang ini tolak 2, kalau tak ada apa-apa ni X kuasa 1, jadi X-nya kuasanya bertambah 1 jadi 2 per 2. Okey. Dan jangan lupa ada tambah C di belakang.
Okey, kemudian kita permudahkannya. 4, ini bawa turun ke bawah, ini boleh cancel. Ini dengan ini, jadi tinggal negatif. Ini baru turun ke bawah, jadi atasnya tak ada apa-apa, tinggal 1. X kuasa 2. Okey, ini boleh potong dengan ni, tinggal X kuasa 2. Okey, tambah C. Okey, ada pembetulan di sini. Tanda kurungan ni bukan di sini ya. Tanda kurungan itu di sini. Sebab C ini kita tulis sekali. Tak perlu darabkan dia dengan 4. Okey, jadi di sini buat sini kurungan. Okey, tambah C dekat belakang. Okey, kemudian di sini jawapannya darabkan 4 ke dalam. Kita akan dapat negatif 4 per X kuasa 2. Okey, kemudian kita darab 4 dengan ni. Tolak dengan 4 X kuasa 2. Kemudian belakang ni tulis sekali saja tambah C. Okey. Jadi pastikan kurungan tadi di sinilah, bukan kat ujung sini. Okey. Jadi saya harap awak dah jelas berkaitan dengan kameran tentu. Kameran tentu ikut ini formulanya. AX kuasa N tambah 1 per N tambah 1 dan di belakangnya ada tambah C sekiranya ia adalah merupakan kameran tak tentu sebab dia tak ada had yang nyatakan dari mana ke mana. Okey.